Nah, jadi insyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita dihadiri oleh tetamu kita pada pagi ini, iaitu Fadilatul Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Muza Al-Azhari. Sebelum anda menyerahkan mic ini kepada Fadilatul Syekh, suka untuk saya memperkenalkan Fadilatul Syekh kepada tuan-tuan semua. Fadilatul Syekh merupakan salah seorang daripada tenaga pengajar di Masjid Al-Azhar. Fadilatul Syekh juga merupakan seorang imam dan juga khatib di salah sebuah masjid di kota Kahirah, iaitu Masjid Sultan Zahir Bebas. Dan Fadilatul Syekh juga antara masyayikh yang giat aktif dalam menyampaikan ilmu di rumah-rumah negeri. Di Mesir ni, kita setiap negeri kita ada rumah masing-masing. Di rumah Perlis ada rumah Perlis, rumah Kedah ada rumah Kedah, rumah Pahang ada rumah Pahang. Maka Fadilatul Syekh antara masyayikh yang giat menyampaikan ilmu di rumah-rumah Kedah. Di antaranya ialah rumah Kedah. Rumah Kedah sentiasalah setiap hari Selasa, kalau tak silap. Setiap hari Selasa Fadilatul Syekh akan menyampaikan pengajian di rumah Kedah. Maka setiap anak-anak kita yang pernah mengaji di Mesir mesti akan berjumpa dengan Fadilatul Syekh dulu, sebab Fadilatul Syekh ni sebagai orang kata kunci ilmu. Fadilatul Syekh ni sebagai kunci ilmu, dan kami pun kebanyakannya memang akan first year mai ke Mesir ni akan mulazamah dululah dengan Fadilatul Syekh sebelum kami pergi ke masyayikh-masyayikh yang lain. Kita nak dapat kunci dulu pada Fadilatul Syekh, kemudian barulah kami pergi ke masyayikh-masyayikh yang lain. Jadi itu seberingkas biodata ataupun pengenalan ringkas Fadilatul Syekh. Dan hari ini kita akan bersama dengan mutarjim beliau, iaitu Ustaz Khairul Abidin, sahabat ana juga semasa di Mesir. Moga-moga kita pada pagi ini mendapat mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Fal'an nastami'u ila kalamil Fadilatul Syekh, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatan wa salaman ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. هذا الشهر شهر جميل وفيه مناسبة عظيمة، وهي ميلاد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. betul kita? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Syekhuna al-karim, duyufuna al-a'izza, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Syekhuna memulakan ucapan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengungkapkan untaian selawat ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seterusnya kata Syekh, bulan yang kita sedang berada ini merupakan bulan yang sangat indah, yang sangat cantik. Pada bulan ini terdapat satu peristiwa yang sangat agung, iaitu kelahiran Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, kekasih hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ananda kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين في الجنة، وأن عدد
المسلمين في الجنة يساوي نصف أهل الجنة. فلو دخل الجنة 1500 من المسلمين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كل 1000 يدخل واحد الجنة و999 إلى النار. فكأن الصحابة يعني يخافون من النار، لأن النسبة قليلة، 1 على 1000. فقال صلى الله عليه وسلم: 1 من أمتي والباقي من غيرنا. الله 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 الله. يكفي يأجوج ومأجوج يملؤون جهنم، وجهنم لن تمتلئ إلا إذا أخمدها الله. ولكن القضية ليست في دخول الجنة، القضية أين أنت في الجنة؟ هل أنت في المقام المحمود ولا أنت في أسفل الجنة؟ هذا ما كان يظنه صحابي عظيم اسمه ثوبان. فقد رآه صلى الله عليه وسلم وهو حزين، فقال: يا ثوبان، ما أهمك؟ قال: أفكر فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل التفكير في الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الأحزان؟ فقال ثوبان، وكان عبدا وأعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مولاه، قال: إن دخلت، يعني ثوبان، إن دخلت النار فلن أراك، وإن دخلت الجنة فلن أراك. إن دخلت النار فأنا بعيد عنك ولا أراك. القضية ليست في النار، القضية كيف أرى الرسول صلى الله عليه وسلم. والنظر إلى وجه الرسول عبادة وراحة. وإن دخل ثوبان الجنة فالرسول في المقام المحمود فوق صلى الله عليه وسلم، أما ثوبان فهو في مكان غيره، النتيجة لا يرى أيضا. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب، قالوا: ما فرحت الصحابة بقول كما فرحت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لثوبان. ماذا قال؟ قال: يا ثوبان، المرء مع من أحب، فمن أحب رسول الله حشر معه. أين المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ في المقام المحمود. فأفضل شيء يقرب المقامات ويرفعك أعلى الدرجات هو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah memberi kabar kepada kita bahwasanya orang-orang Islam akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah keseluruhan orang-orang Islam yang akan masuk ke dalam syurga ialah sebahagian ataupun separuh daripada ahli syurga. Contohnya, kalaulah ahli syurga itu 1000 orang, maka 500 orang ahli syurga itu adalah umat Nabi SAW dari kalangan orang Islam. Dan Nabi SAW juga pernah menyatakan dalam satu hadis bahwasanya dari kalangan 1000 orang dari kalangan Nabi SAW pernah mengkhabarkan bahwasanya daripada 1000 orang yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, seorang akan dimasukkan ke dalam syurga dan 99 orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka para sahabat bimbang dan takut dengan perkhabaran Nabi ini. Karena mereka bimbang mereka termasuk dari kalangan golongan 99 yang akan masuk neraka tersebut. Sebab nisbah orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga amat sedikit, 1 berbanding 99. Disebabkan kebimbangan itu, Nabi SAW menenangkan hati para sahabat dan kebimbangan mereka dengan Nabi menyatakan bahawasanya
99 orang itu ialah umat selain daripada umat Nabi SAW, dan satu itu merupakan umat Nabi SAW. Dan di sini kata Syekhuna, permasalahan yang kita hendak bincangkan sekarang ialah bukan masalah kita masuk surga ataupun masuk neraka, kerana kita umat Islam sudah pun dijamin akan masuk surga oleh Nabi kita SAW. Nabi sebut tadi 1000 orang, 99 ke neraka, satu syurga. Yang 99 tu bukan umat Nabi, satu ni ialah umat Nabi. Maknanya insya-Allah umat Nabi yang beragama Islam confirm masuk syurga. Jadi perbincangan kita sekarang ialah bukan kita boleh masuk syurga ataupun tidak boleh, namun perbincangan kita sekarang ialah di manakah tempat kita dalam syurga nanti. Apakah kedudukan kita dalam syurga nanti? Dan inilah yang dibimbangkan oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban merupakan seorang hamba, lalu dibebaskan oleh Nabi SAW. Dan seorang hamba apabila dibebaskan oleh baginda, lalu diberi gelaran dengan Maula Rasulillah, orang yang pernah dibebaskan oleh Nabi SAW. Sayyidina Thauban bimbang memikirkan perkara ini, iaitu beliau fikirkan di manakah tempat beliau dalam syurga nanti. Sehingga kan Nabi SAW melihat Sayyidina Thauban seorang yang amat Allahumma salli ala Muhammad, teruk keadaannya, seorang yang sakit, pucat, demam. Lalu baginda pun bertanya kepada Sayyidina Thauban, "Wahai Thauban, kenapa dengan kamu?" Maka jawab Sayyidina Thauban, "Ufakkiru fika ya Rasulullah. Aku jadi begini, aku sakit begini karena aku sedang memikirkan tentang diri kamu, wahai Rasulullah." Apa maksud memikirkan tentang Rasulullah? Dan kemudian tadi Syekh menyatakan bahawasanya, adakah berfikir tentang Rasulullah itu boleh menyebabkan seorang itu jatuh sakit? Maka melihat kepada apa yang berlaku pada Sayyidina Thauban, disebabkan terlalu fikir tentang apakah kedudukannya bersama dengan Rasulullah nanti, itu yang merisaukannya, menyebabkan beliau jatuh sakit. Dan kemudian kata Syekhuna, Sayyidina Thauban menjawab kepada Nabi SAW, "Aku berfikir tentang kamu, wahai Rasulullah." Dan sedikit tambahan daripada Syekh tadi, berfikir tentang Rasulullah itu satu ibadah, dan melihat ke arah wajah Rasulullah itu satu ibadah. Baik, apa yang dijawab oleh Sayyidina Thauban ketika Nabi bertanyakan tentang apa difikirkan? Lalu kata Sayyidina Thauban, "Yang aku fikirkan, wahai Rasulullah, sekiranya di akhirat nanti, bagaimana aku boleh melihat wajah kamu, wahai Rasulullah? Kerana aku mungkin akan masuk ke dalam neraka. Sungguh pun aku dimasukkan oleh Allah dalam syurga, juga belum tentu aku dapat melihat wajahmu, wahai Rasulullah. Kerana kedudukan kamu terlalu tinggi, adapun kedudukan aku rendah." Maka di sinilah kata Syekhuna, melihat wajah Rasulullah itu satu kenikmatan dan satu ibadah. Dan apabila Sayyidina Thauban menyatakan kerisauan beliau, iaitu kebimbangan tidak dapat melihat wajah Rasulullah di akhirat nanti, maka baginda SAW memberikan satu jawapan yang kata sahabat, apa yang disebutkan oleh baginda itu amat menggembirakan kami. Tidak pernah kami mendengar ucapan baginda itu sepanjang hidup kami, melainkan itulah yang amat menggembirakan kami, iaitu kata Nabi SAW, "Ya Thauban, wahai Thauban, al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihinya. Dan baginda SAW dalam syurga nanti akan berada di tempat yang tertinggi, maqam mahmud, makam yang terpuji. Dan di sini kata Syekhuna, jalan yang paling ampuh, paling dekat, paling mudah untuk kita berada lebih hampir dengan baginda Rasulullah dalam syurga nanti ialah kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. كيف تضمن مكانك في الجنة؟ وكيف يكون لك فيها مقام؟ الحديث أخرجه النسائي
أن من توضأ وقال الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلى هنا انتهى الدعاء. رواية الإمام النسائي إلا وأدخله الله الجنة من أبوابها 8 شاء. أي باب من أبواب الجنة يعجبك ادخل. كم بابا للنار؟ 7. كم باب للجنة؟ 8. كل باب هو عمل صالح يدعو صاحبه. فباب الصلاة يدعو، باب الزكاة يدعو، باب الحج يدعو، باب الصدقات يدعو، باب الذكر يدعو، باب الصوم يدعو وهو باب الريان. كل باب يدعو صاحبه. فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو واحد فعل يعني أعمال كثيرة أو هذه الأعمال فيناديه أكثر من باب في الجنة، باب الريان يناديه لأنه من الصائمين، وباب الصلاة ينادي لأنه من المصلين، وباب الصدقات والزكاة ينادي لأنه من المتصدقين، فماذا يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم يدخل من أي باب شاء. يدخل من أي باب شاء أي يعجبه. لماذا؟ لأن الأبواب 8 اسمه كتب على كل باب. وهذا من خصائص أمة الإسلام، عمل قليل والثواب كثير. عمل قليل والثواب كثير، هذه خصيصة من خصائص أمة الإسلام إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار هذا الدعاء من سنن الوضوء، وسنن الوضوء تصل إلى 24 سنة. تصل إلى 24 سنة. Apakah yang menjamin kamu untuk mendapat tempat dalam syurga nanti? Dan bagaimanakah akan disediakan kepada kamu tempat yang khusus dalam syurga nanti? Maksudnya ialah, apakah amalan yang boleh kita, ni tambahan pada saya, no? Apakah amalan yang boleh kita buat untuk menjamin kita masuk syurga dan menjamin kedudukan kita dalam syurga nanti? Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW dengan sabda Nabi, man tawadda'a wa qala du'a, siapa yang mengambil wudu dan selepas ambil wudu dia baca doa selepas wudu, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai di sini doa tersebut. Wa fi ziyadah sini. Naam. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nasai ini, selepas membaca doa itu, baginda mengatakan tidak ada siapa yang mengambil wudu lalu membaca doa ini melainkan Allah Ta'ala akan memasuknya ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang ia kehendaki daripada 8 pintu syurga. Bilangan pintu neraka ada 7, bilangan pintu syurga ada 8. Dan ke-8 pintu syurga ini, seseorang itu akan masuk berdasarkan apakah amalan yang paling banyak dilakukan. Sebagai contoh, orang yang banyak berzikir akan masuk dalam syurga melalui pintu zikir. Orang yang banyak sembahyang akan masuk melalui pintu sembahyang. Orang yang banyak puasa akan masuk melalui pintu puasa yang dinamakan Ar-Rayyan.
Begitulah sehingga akhirnya. Dan setiap pintu itu akan memanggil orang yang melakukan ibadah tertentu tersebut. Orang yang banyak sembahyang, maka pintu sembahyang akan panggilnya untuk masuk melalui pintu tersebut. Orang yang banyak berzikir, maka pintu zikir akan panggilnya untuk masuk melalui pintu tersebut. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ardhah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sekiranya seseorang itu melakukan kesemua amalan, sembahyangnya, puasanya, zikirnya, dan pelbagai ibadah lagi, dari arah pintu mana dia akan masuk ke dalam surga?" Maka Nabi menjawab, dia akan masuk ke dalam surga dari mana-mana pintu yang ia kehendaki dan ia inginkan. Sebab ini kerana namanya sudah pun tercatat di setiap pintu yang ada dalam surga, iaitu kesemuanya 8 pintu. Dan di sini hadis ini menjadi salah satu sunnah, satu amalan yang sangat digalakkan untuk kita amalkan. Dan hadis ini walaupun ringkas, walaupun pendek, amalannya mudah, namun ganjarannya sangat besar, sangat hebat. Hanya membaca doa selepas berwudu, kita akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan khususiyah, keistimewaan, kelebihan terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka hadis ini termasuk dalam sunnah-sunnah ketika kita mengambil wudu. Dan kata Syekhuna, keseluruhan sunnah-sunnah sewaktu kita mengambil wudu ialah ada sebanyak 24 sunnah, 24 amalan sunnah sewaktu kita mengambil wudu. كيف أضمن مكاني في الجنة وكيف أحجزه؟ الحديث حسن أن من قرأ آية الكرسي دبر أي بعد كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا السام أي الموت. حديث حسن. المعنى: إذا جعلنا في ختام الصلاة آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن الكريم، والقرآن عظيم، في سورة البقرة الآية 255، هذه الآية العظيمة من قرأها مرة بعد كل صلاة فقد ضمن بفضل الله مكانه في الجنة. ما الذي يمنعه عن المكان؟ الموت، فإذا مات دخل الجنة. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض أن يدخل الجنة. وهذا أيضا دليل على محبة الله للأمة، قلة العمل وكثرة الثواب. لا يستهينن أحد بختام الصلاة، فأستغفر الله 3 بعد العبادة مقبولة، وهي دعاء، والدعاء بعد العبادة مقبول. فإذا انتهينا من الصلاة واستغفرنا الله 3 فإن الله إن شاء الله غفر لنا الذنوب. والذنوب هي الموانع من دخول الجنة، والذنوب هي التي تؤدي إلى سخط وغضب الرحمن. فإذا غفرت الذنوب ظهرت الحسنات، والحسنات سبب من أسباب رضا الله. وإن الله خبأ سخطه في معاصيه حتى لا تفعل المعاصي، وخبأ رضاه في طاعته حتى نفعل كل الطاعات. ثم بعد ذلك تسبيح ودعاء وذكر. فختام الصلاة من أهم ما يفعله المسلم من السنن. وأهم الختام
آية الكرسي لتضمن مكانك في الجنة. نسأل الله أن يطعمنا منها آمين يا آمين. رب. إن الله خبأ سخطه في معاصيه حتى لا نفعل المعاصي، وخبأ طاعته وخبأ رضاه في طاعته حتى نفعل كل الطاعات. ما معنى خبأ رضا؟ يعني لا يظهرها في هذا ولا في هذا ولا في هذا، لا نعلم. Baik, seterusnya menjawab lagi persoalan bagaimana kita menjamin diri kita untuk mendapat tempat dalam syurga, ataupun kata lain, macam mana kita nak tempah tempat dalam syurga, ataupun maksud yang lain, apakah amalan yang boleh menyebabkan kita dapat syurga. Dalam satu hadis yang darajatnya hadis yang hasan, Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi sejurus selepas sembahyang, selepas habis sembahyang, maka kata Nabi, tidak ada penghalang antara dia dan juga syurga melainkan kematian. Maksudnya, kalau kita membaca surah, kalau kita membaca ayat kursi, yang mana ayat ini ayat yang sangat agung, ayat salah satu daripada ayat dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat 255. Barang siapa yang membaca walaupun sekali selepas sembahyang, maka tidak ada penghalang baginya untuk mendapatkan syurga, dan yang menghalang dia untuk masuk syurga hanyalah mati sahaja. Apabila dia mati, terus masuk syurga. Dan di sini kata Nabi SAW, setiap umat aku kesemuanya akan masuk ke dalam syurga, melainkan mereka yang ingkar, iaitu ingkar melakukan amalan-amalan yang boleh memasukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi menunjukkan bukti bahawasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini dengan diberikan amalan yang mudah, yang simple, namun ganjarannya sangat besar. Dan ini di antara amalan yang perlu kita lakukan selepas kita sembahyang. Di samping kita mengungkapkan ataupun mengucapkan istighfar selepas sembahyang, dan istighfar selepas sembahyang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar itu merupakan doa, dan berdoa selepas sembahyang itu pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa kita. Dan dosa-dosa kita akan menyebabkan, menjadi penghalang kepada kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan amal kebaikan di antara sebab untuk kita menghapuskan dosa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal ibadah yang perlu kita lakukan sebagai jalan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menyimpan, menyorok kemurkaan Allah dalam maksiatnya, dan Allah taala menyimpan keredaannya dalam ketaatan kita kepadanya, agar kita sentiasa menjauhkan diri kita daripada melakukan maksiat, dan kita sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas sembahyang, lakukanlah amalan ini, iaitu membaca ayat kursi walaupun sekali selepas sembahyang. Dan di sini kata Syekh, sebagai satu peringatan, amalan zikir selepas sembahyang yang menutup sembahyang kita itu sangat penting, kerana berzikir ataupun melakukan amalan selepas sembahyang itu ganjarannya sangat besar. Di antaranya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, dan antaranya ialah kita akan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. من الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة الباقيات الصالحات. الحديث أخرجه البخاري أن أول ما يفارق العبد ماله، فإذا مات الإنسان أخذوا خاتمه، نظارته، ماله، حتى الثياب أخذوها.
فإذا مات الإنسان جرد من ثيابه ونستره بما يتلائم مع الجو، فإن كان باردا بغطاء سميك، وإن كان خفيفا بغطاء خفيف. ثاني ما يفارقه أهله، فعند دفنه العزاء، البقاء لله، سلام عليكم. ولن يبقى معه إلا العمل الصالح، هو الذي يدخل معه في القبر. والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فيأتي منكر ونكير ويسألان: من ربك؟ ربي الله. وما دينك؟ الإسلام. ومن الرجل الذي أرسل إليكم؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالى انظر، هذا بيتك في النار، إلا أن الله أبدلك بدار غيره، انظر هذا بيتك في الجنة، يلا مع السلامة. أدي معنى حديث القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. ونحن نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بنعيم القبر. لكن ما هي الباقيات الصالحات التي تبقى في القبر لتنفع بإذن الله؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، 5. ومن العلماء من زاد بسم الله 6، ما شاء الله 7. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. والباقيات التي تبقى في القبر وهي من العمل الصالح: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، 5. وزاد بعض العلماء 6، بسم الله 7، ما شاء الله. ما ثوابها؟ بكل تسبيحة 10 حسنات، ادي كده 70 حسنة. وبكل تسبيحة الله يمحو من الذنوب 10 سيئات. ده شيء عظيم. ما معناها؟ أن الديون، الذنوب تتلاشى والحسنات تتكاثر. ده شيء عظيم جدا. وبكل تسبيحة شجرة في الجنة. وبكل تسبيحة الله يرفع الذاكر 10 درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما ما بين الأرض والسماء، مستوى تاني، حياة تانية، عيشة تانية. كل ده من الباقيات الصالحات. ممن تعلمنا الباقيات الصالحات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء، أول سماء رأى آدم، السماء الثانية رأى يحيى وعيسى، السماء الثالثة رأى يوسف، الرابعة رأى إدريس، الخامسة رأى هارون، السادسة رأى موسى، السابعة رأى إبراهيم عليهم جميعا السلام في البيت المعمور فوق الكعبة مباشرة. لماذا سمي بالمعمور؟ لأن الملائكة تعمره بالزيارة والعبادة، يزوره في اليوم 70,000 ملك. طبعا العدد لا مفهوم له، ممكن 70 مليون. ومن دخله مرة لا يدخله مرة أخرى. هذا دليل على أن الملائكة هي أكثر المخلوقات عددا. فقال إبراهيم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم أمتك أن الجنة أرض خصبة صالحة للزراعة،
gharsuha subhanallah syajarah, alhamdulillah syajarah, la ilaha illallah syajarah, Allahu akbar syajarah, la hawla wa la quwwata illa billah syajarah. Nas'alullah an yut'imana minal jannah, amin. Amin ya Rabb. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa a'zamu ajra. Faham? Boleh faham ke tak saya tanya? Ha? Faham. Kalau kau tu tak kena terjemah dah. Tak bagus. Alhamdulillah. Boleh no? Ni kita sampai pukul 9 ni. Saya tanya nak balik dah kah? Nak balik ah? Khair. Allahu akbar. Nampak duk pedor ni kan, dia senyum-senyum sikitlah pagi-pagi ni kan. Allahu akbar, tak boleh masam sangat. Cerita bab syurga muka kerut dai. Siapa? Allahu akbar. Khair, Allahumma salli ala Muhammad. Syekh sambung lagi. Allahu akbar. Di antara sebab-sebab ataupun amalan-amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga, berapa dah kita dapat tadi? 2 tadi kan. Yang pertama lepas wuduk baca doa tu. Yang kedua baca ayat kursi lepas sembahyang. Hak ketiga pula ada terbit bahasa kita, ada sedap sikitlah. Allahu akbar. Lewat dah. Baik, antara sebab ataupun amalan yang boleh memasukkan kita dalam syurga ialah al-baqiyatus salihat. Bekalan yang memberi kebaikan. Apa dia? Kata Syekhuna, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis kata Nabi SAW, perkara pertama yang akan meninggalkan seorang hamba itu ialah hartanya. Sebab itu seorang manusia lepas dia mati, dia takkan bawa harta dia, dia tinggal. Dan orang yang akan ambil harta dia, spek mata dia, cincin dia, hatta baju dia sekalipun, sehingga kan orang yang mati itu tak ada baju, akhirnya ditutup dengan beberapa helai kain putih sahaja. Dan kemudian perkara kedua yang akan ditinggalkan oleh si mati ialah ahli keluarganya. Seseorang apabila mati, maka ahli keluarganya hanya akan berkumpul sebentar sahaja. Selepas mengucapkan takziah, masing-masing akan beredar dan bersurai. Dan tidak akan ada yang kekal bersama dengan si mati tersebut, melainkan hanyalah amalan soleh yang pernah dilakukan sahaja yang akan dibawa bekal ke dalam kuburnya nanti. Dan kubur, kata Syekh, sama ada menjadi syurga kepada kita ataupun neraka kepada kita. Di dalam kubur nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan kepada kita 2 malaikat yang dinamakan dengan Munkar dan juga Nakir. Kedua-dua mereka akan mengajukan soalan kepada kita. Siapa Tuhan kamu? Jawabnya Allah. Apakah agama kamu? Jawabnya Islam. Siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu? Jawabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syurga sama ada taman-taman kubur, sama ada taman-taman daripada syurga, ataupun salah satu daripada ruang dan juga rongga ataupun lubang daripada neraka. Malaikat setelah bertanya soalan kepada kita, lalu akan kata kepada kita, itu lubang neraka. Kalau kamu, Allahumma salli ala Muhammad, menjadi ahlinya, kamu akan dimasuk. Namun begitu, kata Syekhuna, Allah Subhanahu wa ta'ala apabila soalan ini diajukan kepada seorang beriman yang mempunyai amal soleh yang banyak, walaupun ditunjukkan kepadanya lubang neraka, akan tetapi Allah gantikan dan Allah Ta'ala pamerkan kepadanya dan menjadikan syurganya, kuburnya sebagai taman-taman daripada syurga. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, wajib beriman dengan adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Khair. Jadi apakah amalan yang boleh menjadi bekal kepada kita untuk masuk dalam kubur nanti? Maka jawapannya ialah al-baqiyatus salihat. Bekalan yang baik, yang elok, yang akan kekal bersama kita. Al-baqiyat, bekalan as-salihat yang baik, yang elok. Apakah al-baqiyatus salihat tersebut? Mudah, simple. Tulis kalau ada pen. Tak ada tulis, ingat. Tak ingat, tanya kawan hak tulis lagi. Nombor 1, subhanallah. Nombor 2, alhamdulillah.
3, la ilaha illallah. 4, Allahu akbar. 5, la haula wa la quwwata illa billah. 5. Dan kata Syekh, ada sebagian ulama tambah lagi 2, iaitu yang ke-6 bismillah, yang ke-7 masya Allah. Jumlah keseluruhannya ialah 7. Dan subhanallah, ke-7 amalan ataupun zikir ini sangatlah hebat ganjarannya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa a'zamu ajra. Dan baqiyatus salihat, yang 7 tadi tu, khairun, lebih baik di sisi Tuhan kamu dari sudut pahalanya, dan lebih besar ganjaran kebaikannya. Dan apakah kebaikan setiap zikir yang kita sebut ini? Contohnya kita ambil perkataan subhanallah. Maka pada subhanallah itu sendiri ada banyak kebaikan. Yang pertama, setiap satu kalimah subhanallah kita ucapkan akan diberikan 10 pahala kebaikan. Cawan satu. Baik. Yang kedua, akan dihapuskan 10 kejahatan kita. Yang ketiga, setiap perkataan subhanallah yang diucapkan oleh kita akan ditanam kepada kita satu pokok dalam surga. Dan yang keempat, setiap satu subhanallah akan diangkat 10 darajat kepada kita dalam surga nanti. Maka makin banyak kita mengucapkan zikir ini, makin kita meninggikan dan menempatkan tempat kita di tempat yang paling mulia dalam surga nanti. Persoalan, dari mana datangnya amalan al-baqiyatus salihat ini? Kita ambil dari mana? Siapa yang ajar? Baik, Syekh menceritakan bahawasanya dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi diangkat daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Nabi naik ke langit. Allah. Baik, pada langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Pada langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat dengan Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Di mana Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim? Di langit ketujuh dan di sisi Al-Baitul Ma'mur. Ketika tersebut Nabi Ibrahim sedang bersandar sandar belakangnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di mana kedudukannya? Atas Kaabah, berbetulan dengan Kaabah di langit yang ketujuh. Itulah Baitul Ma'mur. Kenapa dinamakan Al-Baitul Ma'mur, rumah yang diimarahkan? Kerana rumah tersebut diimarahkan oleh para malaikat dengan amal ibadah. Dan dalam riwayat mengatakan bahawasanya setiap satu masa akan masuk sebilangan 70,000 malaikat mengelilingi dan juga bertawaf, beribadah di keliling Baitul Ma'mur tersebut. Bilangan 70 ini bukan yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan ialah betapa ramainya malaikat yang mengimarahkan Baitul Ma'mur tersebut. Setiap 70,000 yang masuk takkan keluar-keluar lagi dah. Makin tambah. Dan ini dalil mengatakan bahawasanya makhluk yang paling banyak diciptakan oleh Allah ialah malaikat. Dan di sinilah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dan berpesan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata baginda Nabi Ibrahim, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbir ummatak, khabarkan kepada umat kamu, bi annal jannata ardun khasbah, bahwasanya surga itu tanahnya sangat subur. Wa ghirasuha, dan benih yang boleh dibuat untuk bercucuk tanam dalam surga di tanah yang subur tersebut ialah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haul, bismillah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan inilah zikir ataupun amalan yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umat Nabi SAW. Setiap satu zikir itu satu pokok akan ditanam kepada kita. Dan kata Syekhuna, kita doakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam syurga. Allahumma amin.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يتقبلنا وأن يجعل هذا اليوم يوما مباركا في ميزان حسناتنا آمين. وأن ينصر الإسلام والمسلمين في بقاع الأرض يا أكرم الأكرمين وأن يجعل دائما بلادكم بلاد خير ورحمة وسعادة آمين. وأن يغفر لمولانا وفضيلة الشيخ الرملي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين. ولا يجعله حفرة من حفر النار وأن يبارك في أولاده ويجعل الخير في نسله إلى يوم الدين. آمين. آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Dan di akhir Syekh mendoakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, moga-moga Allah taala memberikan kebaikan yang melimpah ruah kepada kita dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala amankan negara ini dan negara kami, dan Allah taala pelihara tempat ini dan juga tempat kita yakni di Mesir, dan moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kepada almarhum Syekh Ramli, Al-Ustaz Ramli, ayahanda kepada Ustaz Fakhrul Razi. Dan Allah Subhanahu, moga Allah taala jadikan kuburnya salah satu daripada taman-taman syurga, dan moga Allah taala memberkati anak dan juga cucunya dan memberikan kebaikan kepada keturunannya. Wa hadza billahi taufiq. Dan daripada saya minta maafnya banyak, terjemahan confirm ada hak kurang. Pasal orang Melayu nak pergi terjemah hak Arab hak asal ni lari ada. Allahumma salli ala Muhammad. Segala kekurangan dan kesalahan datang daripada saya, dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. طيب جزاكم الله خيرا جزاء لفضيلة الشيخ على كلامكم إن شاء الله selepas pada ni Fadilatul Syekh akan menyampaikan kuliah duha di Masjid Al-Muttaqin Tamaria. Siapa yang berkelapangan insya-Allah bolehlah sama-sama kita menghadiri kuliah duha tersebut insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.